Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita dan memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya untuk bersama-sama pada sesi terakhir Facebook Live bertajuk Kepimpinan dalam Al-Quran dan insya-Allah pada malam ini. Hadirin hadirat tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernahkah anda semua terfikir apakah kehebatan Nabi Ibrahim sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-Nya dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut nama baginda alaihi salam sebanyak lebih kurang 20 kali sehari dalam 5 kali waktu solat yang wajib kita laksanakan. Dalam tahiyat akhir kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tentu ada keistimewaan, ada kehebatan, ada satu status yang istimewa yang Allah telah kurniakan ke atas baginda. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kita biasa bacakan setiap kali selepas kita menunaikan solat, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Semua doa-doa ini yang kita bacakan, kita ratibkan dan kita zikirkan setiap kali kita menunaikan solat fardu adalah diwarisi daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang-kadang kita tak tahu pun kan, kita baca ya doa tu, kita tak tahu maksud dia dan kita tak menghayati peristiwa di sebalik doa-doa tersebut. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan membawakan kisah Nabi Ibrahim yang merupakan Nabi Ulul Azmi. Kita ceritakan sebelum ini, Nabi Ulul Azmi ini merupakan Nabi yang paling kuat diuji, paling tinggi tentangan yang terima dan paling tinggi kesabaran dan kehebatan dan bergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kualiti dia yang pertama ialah berani. Kita sebutkan, dan saya pada sesi yang pertama mukadimah saya sebut bahawa kalau saya pejam mata dan saya membayangkan satu karakter, satu sifat, satu ciri yang mesti ada pada seorang pemimpin, saya akan meletakkan berani sebagai satu sifat yang mesti ada. Nabi Ibrahim, kita tengok berani tak berani Sedari umur dia kecil, Nabi Ibrahim dia memerhatikan ayah dia Azar. Ayah dia kerja dia buat berhala, mengukir berhala. Bayangkan seorang anak kecil, anak muda, remaja yang masih ditanggung oleh bapa dia. Maksudnya bapa dia ni bekerja untuk menyara keluarga dan memberikan dia makan dan minum. Tetapi Nabi Ibrahim penuh berani, dengan penuh prinsip dan keyakinan tegur ayah dia. Setelah dia mendapat kesedaran, Allah kurniakan dia risalah. Maksudnya anak, kita bayangkan anak yang kecil nak tegur ayah. Ayah yang menjaga kita, memberi kita makan, memberi kita minum. Tidak biasa, ataupun orang biasa takkan mampu buat dan tidak mampu bertindak seberani itu. Tapi Nabi Ibrahim, Allah kurniakan dia keberanian. Allah cerita dalam Quran, wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan berkata Nabi Ibrahim pada ayah dia Azar, ayah, pantaskah engkau, sanggupkah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Baik, nampak? Ini seorang anak yang remaja, keberanian dia kata ayah dia sesat. Ayah, aku tengok engkau dan kaum-kaum engkau ni semua sesat. Apa reaksi ayah dia? Allah menceritakan surah yang lain, dalam surah Maryam Allah menceritakan dialog. Okay, Al-Quran ni penuh dengan dialog, penuh dengan kisah untuk kita ambil iktibar dan kita pelajari dia punya pengajaran. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayah dia kata, Ibrahim, engkau ni benci sangat ke dengan Tuhan-Tuhan kita orang ni? Kan? Apa yang kau
allergic sangat dengan tuan-tuan kita orang ni. La in lam tantahi la arjumannak fahjurni wahjurni maliya. Ayah dia mengancam. Tengok setelah ditegur oleh anak dia, seorang ayah mestilah ada ego, mestilah ada satu pendirian. Kurang ajar punya budak kecil kan, aku jaga kau pada kecil, aku memberi kau makan dan minum dan hasil usaha aku mengukir berhala ini. Kenapa hari ni kau tegur aku kesesat dan tegur seluruh kaum-kaum aku sesat? Kan? Kalau kau tak berhenti, aku akan rejam kau. Dan tinggalkanlah aku untuk jaga masa yang panjang. Wahjurni maliya. Tinggalkan aku, pergi. Ini semua ancaman yang diterima oleh Nabi Ibrahim pada fasa awal dia berdakwah kepada ayah dia sendiri. Pertama, keberanian dia. Kedua, setelah diancam, adakah Nabi Ibrahim back off? Ataupun sorry yang maaf lah, sebenarnya saya tak. Kan, walaupun diancam, maksudnya ayah dia suruh dia pergi. Maknanya lepas ni kau takkan aku kasih makan dan minum sebab kau telah menghina berhala-berhala yang aku ukir untuk mencari pendapatan. Tapi Nabi Ibrahim tetap dengan prinsip dan kesungguhan dia membawa risalah ini. Hadirin hadirat, pemimpin pada hari ini perlu memiliki keberanian untuk membuat keputusan. Ramai pemimpin yang dia macam lalang. Ya, maksudnya dia biarkan anak buah dan pekerja-pekerja dia ataupun mungkin ahli-ahli dia terumbang-ambing, tak tahu direction. Sebab apa? Sebab tak berani buat keputusan. Pemimpin perlu berani. Dan tugas pemimpin ni memang secara asasinya untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin perlu memiliki mentaliti yang jelas. Masalah kita apa? Masalah kita hari ini, kita ingat jadi pemimpin ni, jadi ketua ni nak senang, nak orang hormat, orang segani kita, nak dapat laluan VIP, nak dapat kapet merah, nak makan dekat hidangan berhidang. Okay? Nak dapat tumpuan meja. Itu bukan tugas pemimpin. Hadirin hadirat, tugas pemimpin ni selesaikan masalah, buat keputusan dan penuh berani melaksanakan setelah dilakukan kajian, perbincangan dan sebagainya. Jadi barulah bila kita dapat masalah, anak buah ataupun ahli-ahli datang, "Encik, saya ada masalah ni, tolong saya ada sekian." Kita takkan rasa tertekan sebab memang itu tugas asasi kita untuk selesaikan masalah dan buat keputusan dengan berani. Masalah kita ni, mentaliti kita ni lain. Mentaliti kita, pemimpin ni mesti relax, mesti tenang, mesti dihormati, mesti tinggi. Jadi bila kita ada masalah atau masalah kita hadapi atau masalah diceritakan oleh orang bawah kita, kita rasa tertekan. Okay? Keputusan, untuk membuat keputusan memerlukan keberanian. Dan keberanian ini akan membawa organisasi kita, gelap organisasi yang kita pegang ataupun negara, kalau kita pimpin negara, ke satu mercu, ke satu tahap yang lebih tinggi. Kalau kita tidak berani, kita akan selamanya berada di takut yang lama. Kapal diciptakan untuk membelah lautan yang dalam. Kalau kita bawa analogi, jadi apa gunanya kapal? Kita cipta, kita bina dan kita siapkan dia, tapi terdampar di pelabuhan. Itulah ibarat pemimpin yang tidak berani membuat keputusan, tidak berani melonjakkan potensi ahli, tidak berani mencipta sesuatu yang baru, tidak berani untuk berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kan? Nabi Ibrahim ni bukan setakat pemimpin yang zalim, bukannya kerajaan, bukannya bos, tapi ayah dia sendiri yang membesarkan dia, yang memberi dia makan dan minum hasil daripada usaha kerja-kerja membina dan mengukir berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, kualiti yang ada pada Nabi Ibrahim yang kita nak ambil dan kita contohi ialah keyakinan. Hadirin hadirat, sebenarnya keyakinan ini yang akhirnya akan melahirkan keberanian. Orang tak berani, orang takut sebab tak yakin. Kita jadi pemimpin, kita tak ada misi visi dan kita tak percaya pun misi visi yang kita nak bawa tu. Sebab tu dia jadi penakut. Tapi kalau kita meyakini, contoh risalah Islam yang kita bawa ni, bagaimana para Nabi dan para Rasul amat yakin dan mengimani sepenuh hati mereka keesaan dan kekuatan Allah SWT, dan Allah pasti akan membantu mereka. Sebab itu dia berani. Pejuang-pejuang Islam, para Nabi, para Rasul dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kenapa mereka sanggup mati syahid? Sebab dia berani dan dia yakin perjuangan itu akan bawa mereka ke syurga. Dan itulah sebenarnya matlamat akhir perjuangan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapat keyakinan? Dalam dua peristiwa. Dalam Quran Allah ceritakan, pertama bagaimana Nabi Ibrahim ini akhirnya di fast forward kan, lepas dia berdakwah dan ditolak oleh bapa dia dan ditolak oleh seluruh kaum dia, dia dicampakkan ke dalam api. Kaum dia cakap apa? Qalu harriquhu
wansuruhu aliyatakum in kuntum fa'ilin. Campakkan, bakar kalian dalam api dan bantulah tuan-tuan kamu ni jika kamu orang-orang yang beramal, bertindak. Jadi diceritakan kaum Nabi Ibrahim ni mengumpul kayu api untuk membakar baginda selama berbulan-bulan. Nak cerita berapa banyaknya kayu api ni dikumpulkan. Dan kita boleh bayangkan betapa besar dan betapa marak dan betapa panasnya api yang akhirnya dihidupkan. Dan Nabi Ibrahim, kita baca cerita dia dicampakkan ke dalam api tu dengan menggunakan katapult ataupun lastik kan. Maksudnya api tu terlalu besar. Membayangkan kayu api yang dikumpulkan tu je dah memakan masa berbulan-bulan. Tapi atas keesaan Allah dan bantuan Allah, Allah berfirman dalam Quran, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah memerintahkan api itu untuk menjadi sejuk dan aman supaya Nabi Ibrahim tidak sedikit pun terbakar. Dan diceritakan selepas peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim apabila ditanya, sepanjang hidup engkau, apakah peristiwa, apakah kenangan manis, apakah pengalaman yang paling engkau hargai dan rasa best? Nabi Ibrahim kata, ketika aku berada di dalam api, ketika aku dibakar oleh kaumku. Baginda mendapat keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, aku nak lihat bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah menjawab, kau tak yakin ke Ibrahim? Kau tak percaya ke dengan aku, keesaan dan kekuasaan aku? Nabi Ibrahim kata, ya Allah, bukan aku tak percaya, tapi aku nak mendapat tatma'inna qalbi. Aku nak mendapat ketenangan jiwa. Aku nak menguatkan aku punya keyakinan. Jadi Allah menyambung dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Allah suruh Nabi Ibrahim apa? Mengumpulkan 4 ekor burung, dicincang, dipotong, dibawa di atas 2 bukit, kan? Dan serulah. Maka bercantumlah burung-burung ini dan Nabi Ibrahim melihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati di depan mata dia secara fizikal, real. Dan bagi dia mendapat keyakinan. Hadirin hadirat, pemimpin hari ini perlu mencari batu tanda, perlu mencari peristiwa, perlu mencipta event-event, perkara-perkara yang memberikan kita kekuatan, keyakinan terhadap apa yang kita bawa. Okay? Kita nak minta nak lalu macam Nabi Ibrahim ni, tak ada lah, tak ada harapan. Okay? Nak minta kena bakar supaya kita yakin, tak ada. Nak minta Allah tunjukkan burung hidup selepas dia mati dan cincang, tak ada. Tetapi kita boleh mendapat peristiwa-peristiwa yang menguatkan keyakinan kita secara proaktif. Sebagai contoh, saya cerita. Kita baca Quran yang pertama, kita mentadabbur dan menghayati maknanya. Benda ni akan memberikan keyakinan. Keyakinan akan melahirkan keberanian. Kita berinteraksi dengan orang, kita baca buku, kita tengok, kita meneroka dunia, kita semua pengalaman-pengalaman ini, hadirin hadirat, kita terjun ke medan, kita bergelumang dengan kerja-kerja, dengan masyarakat, dengan orang susah, dengan orang senang. Semua benda ini, insya-Allah kita akan jumpa titik-titik noktah, peristiwa-peristiwa yang akan memberikan kita keyakinan. Dan keyakinan ini akan menyebabkan kita lebih berani. Okay? Itu yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Baginda istimewa. Allah kurniakan 2 peristiwa yang besar, memberikan baginda keyakinan. Tetapi kita hari ini perlu mencari momen-momen kita yang tersendiri. Baca sirah, baca kisah, kita beruzlah, kita berfikir, kita merencana, kita tulis buku, kita jumpa orang, bincang, dan kita akan jumpa momen-momen yang memberikan kita keyakinan dan kekuatan, yang akan memberikan kita keberanian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualiti yang ada pada Nabi Ibrahim ini ialah kreativiti ataupun kekuatan dia berhujah. Kita telah ceritakan isu kreativiti ni dalam kisah Nabi Nuh sebelum ini. Nabi Ibrahim dalam satu hadis yang sahih diceritakan dia menipu, atau bukan menipu, dia melakukan tipu daya sebanyak 3 kali. Okay? Ini menunjukkan kreativiti dan bagaimana dia berfikir di luar kotak secara licik untuk berhadapan dengan kaum dia yang jahat, kan? Dalam keadaan darurat, maksudnya melakukan tipu daya dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan untuk
berhadapan dengan musuh Allah ini dibenarkan. Dan Nabi Ibrahim melakukannya sebanyak 3 kali dalam hadis yang sahih. Yang pertama bila? Okey. Kita pergi belakang sikit sebelum bagi dia dibakar. Bagi dia berdakwah kepada kaum dia. Kaum dia tolak. Jadi Nabi Ibrahim dapat satu idea. Pemimpin ni dia kena fikir. Laju dia beneran fikir, dapat idea dan dilaksanakan. Jadi kaum dia setiap every now and then dia akan buat kera'ian. Okay, jadi dia ajak Nabi Ibrahim, jom Ibrahim, let's rock and roll. Dia ajak ke pesta. Nabi Ibrahim dia melakukan tipu daya. Dia kata faqala inni sakim. Aku sakit, dia kata. Aku sakit. Okay, Allah menceritakan surah Anbiya. Sebenarnya yang dimaksudkan sakit hati. Dia sakit hati tengok kaum dia menyembah berhala. Tapi dia kata fa inni sakim, aku faqala inni sakim, aku sakit. Kaum dia ingat dia sakit fizikal. Jadi mereka meninggalkan Nabi Ibrahim dan pergi ke pesta. Jadi kita baca kisah ni kan, biasa kita baca. Nabi Ibrahim buat apa? Dia pergi ke tempat berhala-berhala kaum dia ni, dihancurkan semua guna kapak. Dia tinggalkan satu yang paling besar, dia gantung kapak tu kat berhala yang paling besar. Jadi bila kaum dia balik, dia tengok dan dia suspek Nabi Ibrahim. Dia panggil Nabi Ibrahim, berlakulah dialog kan. Ibrahim, kau ke yang buat ni? Okay, Nabi Ibrahim melakukan tipu daya kali kedua. Okay. Ini semua adalah kreativiti. Dia berhujah untuk meyakinkan kaum dia bahawa berhala-berhala semua tak ada kuasa, Allah yang kita layak sembah dan beriman dengannya. Jadi dia kata dalam surah yang sama Allah kata qala bal, Nabi Ibrahim kata qala bal fa'alahu kabiruhum haza. Kan? Apa aku pula kau tengok ni? Bukan aku yang buat semua ni. Tengok yang paling besar berhala ni. Dia yang buat kapak kat dia punya leher. Kau percaya kau tanya dia. Nampak? Dia menggunakan satu helah. Kaum-kaum dia kata, mana boleh kau ni pun satu. Berhala-berhala ni mana boleh bercakap. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Nampak? Jadi dia dapat point. Dia kata, kalau begitu, kalau kau tahu berhala ni keras, kaku, tak boleh buat apa-apa, tak boleh memberikan manfaat, tidak boleh memberikan mudarat, kenapa kau sembah dia? Kau patut sembah Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan segalanya. Nampak? Jadi dia berjaya menyampaikan mesej dia dengan sangat powerful, sentap. Tapi dia tipu, lakukan tipu daya. Dia kata bukan dia yang buat, padahal memang dia yang buat. Dia kata berhala yang paling besar. Itu kali kedua. Dan kali ketiga dalam peristiwa apabila dia travel dengan Sarah dan seorang raja kawasan tersebut tanya siapa ni, dia kata ini saudaraku. Sebenarnya Siti Sarah merupakan isteri dia. Panjang cerita tu saya tak cover pada malam ni. Ini adalah kelicikan, ini adalah kehebatan pemikiran kreatif di luar kotak dan kekuatan hujah yang perlu ada pada seorang pemimpin. Saya sebut banyak kali, pemimpin kena banyak membaca, kena banyak meneroka, kena banyak berinteraksi dengan orang, dapat idea, pandai mencambah idea, pandai untuk counter orang punya, pandai mempengaruhi. Kadang-kadang mesej kita sampaikan mudah, tetapi cara kita menyampaikan itu dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk analogi, dalam bentuk persoalan yang kita lontarkan, ini semua mampu mempengaruhi dan menyebabkan orang rasa macam walaupun benda yang kita cakap tu mungkin berat, tapi orang rasa suka dengar dan rasa macam oh best lah kan. Kalau cakap setengah jam, orang rasa macam kenapa tak sama sampai 5 jam, sebagai contoh. Yang kedua, Nabi Ibrahim dia membuktikan kehebatan dia berbicara, berhujah apabila dia berdebat dengan Qarun, dengan Namrud. Setengah riwayat mengatakan Namrud, tapi Al-Quran tak sebut. Dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim rabbuhu bikalimatin Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Satu perdebatan, satu perbincangan, dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ni menghidupkan, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, dan mematikan. Nak tunjuk siapa yang hebat. Namrud ni dengan aku dia Tuhan. Namrud kata, aku pun boleh hidup dan mematikan. Jadi dia panggil 2 orang banduan tahanan. Okey, yang ini aku hidupkan, dia lepas. Yang seorang lagi ni aku nak matikan dia. Jadi dia bunuh. Jadi
tak berjaya poin Nabi Ibrahim tu, kan? Walaupun sebenarnya benda tu bukan menghidupkan mati, kan? Benda tu memang dah hidup, kan? Dia bukan buat sesuatu daripada mati. Tapi Nabi Ibrahim cuba lagi. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghribi fa'ti biha minal mashriqi fa buhital ladzi kafar. Allah ni, kehebatan Tuhan aku ni, dia menerbitkan matahari dari sebelah timur, tenggelam belah barat. Kalau kau boleh, kau buat. Jadi tersentak Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Maka tersentak orang kafir ni. Dia tak tahu macam mana dia nak buat, macam mana dia nak lawan kehebatan Allah menimbulkan matahari di sebelah timur dan tenggelamkan sebelah barat. Jadi tak boleh. Jadi menanglah Nabi Ibrahim dalam perbualan dan perdebatan tersebut. Ini kehebatan. Jadi kita kena, nak dapat benda ni, kita kena banyak terdedah, kan? Kena doa banyak-banyak kepada Allah. Itu pemimpin ni hubungan dengan Allah yang kena hebat. Kadang-kadang kita idea-idea ni datang secara spontan je. Allah bagi. Allah bagi. Allah pandu kita sebab kita membina hubungan dan kita berada dalam landasan yang betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehebatan Nabi Ibrahim ini ialah dia mentaati perintah Allah. Ketaatan yang total. Kita baca kisah yang sangat masyhur tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih sendiri anak dia Nabi Ismail. Ketaatan total apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak dia untuk membersihkan Kaabah. Kemudian untuk mendirikan binaan Kaabah. Wa idza rafa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Allah memerintahkan mereka ini untuk membina Kaabah bersama-sama, dan Nabi Ibrahim buat, kan? Allah suruh dia tinggalkan Hajar dan anak dia Ismail di tengah pada pasir yang kontang yang tak ada apa-apa. Sebabkan keimanan, keyakinan dan ketaatan yang total ini Nabi Ibrahim buat. Ini yang meletakkan baginda di satu taraf, di satu tahap yang berbeza, yang sangat hebat, dan dikatakan sebagai Nabi Ulul Azmi yang kita sebut-sebut dan kita ulang-ulang nama baginda. Ketaatan kepada Allah SWT merupakan kekuatan mana-mana pemimpin. Itu kita kena yakin. Itu perbezaan pemimpin kita sebagai orang Islam yang ada Allah, yang ada ketauhidan pada Allah SWT, dengan orang yang kafir, yang ateis ataupun dia beriman dengan Tuhan yang tak betul. Bagaimana hebat sekalipun dia, kemahiran dia memimpin, mengurus, mempengaruhi orang, tapi orang Islam ni dia ada satu lagi additional. Kita ada Allah, kita ada hubungan dengan Allah, kita dapat bantuan-bantuan yang takkan dapat pada orang-orang yang tak percaya pada Allah. Kemudian kita juga ada sifat-sifat yang hanya ada pada orang Islam. Sabar, redha, tawakal. Ini yang membina, yang menjadikan kita lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Itu yang ketiga, ketaatan total. Yang keempat, pengorbanan. Nabi Ibrahim, dia korbankan anak dia sendiri. Kita sebagai pemimpin, kita baca kisah banyak, kisah orang hebat, kisah Nabi, para Rasul, kisah para sahabat yang memberikan nyawa mereka. Kita mungkin tak mampu lagi. Tapi apa nak cerita malam ni, pengorbanan itu bermula dengan sedikit-sedikit pengorbanan. Sebelum kita beri nyawa kita, kita kena beri masa kita, luangkan untuk misi-visi, untuk menegakkan risalah Allah SWT. Kita kena beri pemikiran kita, kita perah kepala, kita perah pemikiran kita, kita fikir bagaimana nak atasi masalah kerosakan umat, masalah gejala belia-belia anak muda Malaysia pada hari ini, sugar book dan sebagainya, masalah TikTok, semua masalah zina, anak luar nikah, masalah dadah, masalah ini semua adalah masalah yang kita kena pecahkan kepala kita, fikir solusinya dan buat. Ini adalah pengorbanan. Nabi Ibrahim, dia boleh mengorbankan anak dia. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami. Wahai anakku, Nabi Ibrahim kata, aku nampak dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur ma tara, apa pandangan engkau? Dan Nabi Ismail atas dikat ayah dia yang sangat hebat, sangat sempurna,
keimanan, kekuatan dan keberanian Nabi Ismail ni seorang anak yang Allah kata yang ayah dia kata aku nak sembelih kau. Nabi Ismail jawab apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang kau telah diperintahkan. Maksud Nabi Ismail faham mimpi para nabi ni merupakan perintah daripada Allah SWT, dan dia akan kata aku akan tergolong pada orang-orang yang sabar. Maknanya anak sendiri dia sanggup sembelih. Kita nak sampai tahap tu jauh. Tapi kita kena bermula dengan perlumbaan yang sedikit. Sebab yang sedikit-sedikit ni kata lama-lama jadi bukit. Kita kena berani tinggalkan anak, buat kerja dakwah, buat kerja masyarakatan, buat kerja kebajikan. Kita kena berani, kan? Tak beri anak kita kelebihan kemewahan sebagaimana orang lain. Itu pengorbanan-pengorbanan yang sikit-sikit kita berikan. Okay? Nak sedekah, separuh harta kita macam Sayyidina Umar, siapa boleh? Semua orang kerekut, semua orang individualistik, semua orang sayang harta. Nak memberikan seluruh harta dia macam Sayyidina Abu Bakar, kita tak mampu. Tapi kita mampu berikan sedikit. Dan dengan sedikit yang kita latih, yang kita cuba, yang kita budayakan itu, pengorbanan yang sedikit-sedikit insya-Allah akan mampu meletakkan kita pada taraf mereka. Pemimpin perlu berkorban. Pemimpin yang paling makan terakhir sekali. Pemimpin yang paling susah hidup dia. Pemimpin yang paling kena beri, kena bantu ahli-ahli dia. Biar dia susah, biar dia menderita, tapi semua orang-orang lain di bawah pimpinan dia kena selesai masalah. Okay? Itulah kepimpinan dalam Islam. Yang bukannya orang lain susah, pemimpin yang senang. Okay, orang lain menderita, pemimpin senang, lenang dan goyang kaki. Yang terakhir pada malam ini, ciri kelima yang kita nak ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim ni ialah mesra. Dalam surah Hud diceritakan dua orang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Dia bawa berita. Satu berita gembira, satu berita sedih. Jadi malaikat datang, Nabi Ibrahim tak kenal malaikat ni siapa, dalam bentuk manusia. Jadi dia bagi salam. Pertama, pemimpin ni kena ramah, bagi salam, senyum, layan dengan baik. Dan bukan sekadar layan dengan baik, Nabi Ibrahim potong lembu, kan, seekor sapi untuk menjamu. Orang tak kenal, tak tahu apa asal-usul datang ni, tapi Nabi Ibrahim jamu dengan seekor anak lembu. Bila malaikat tak usik makanan tu, Nabi Ibrahim rasa macam pelik. Ni Al-Quran cerita, saya pendekkan, ringkaskan. Dia kata, kenapa tak makan? Akhirnya malaikat tu beritahu bahawa mereka malaikat sebagainya. Jadi pemimpin ni dia kena bagi salam, kena mesra, kena layan orang walaupun tak kenal, tak ada kepentingan apa-apa, kena jamu makan, dan kena mampu menenangi hati orang. Kisah tu panjang, kan? Kemudian malaikat tu memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa beliau akan mendapat anak Ishak. Dan berita yang sedih dia ialah malaikat itu sebenarnya diarahkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan kaum Lut dan sebagainya. Jadi ini adalah 5 ciri kehebatan Nabi Ibrahim, kepimpinan dia, iaitu pertama berani, yang kedua meyakini, penuh keyakinan terhadap manhaj perjuangan, terhadap matlamat misi-visi. Yang ketiga, dia kreatif, dia pandai berhujah dan licik dalam menyampaikan dia punya seruan. Yang keempat, ketaatan total kepada Allah SWT. Dan yang kelima ialah mesra. Pemimpin kena mesra. Selepas ini, setiap kali kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim dan kita sebutkan nama baginda dalam tahiyat akhir kita, hayati maksud dia betul-betul. Kenangkan peristiwa-peristiwa, dalami hadis-hadis dan Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Semoga dengan sebutan kita sebut nama baginda dan doa-doa yang kita rakamkan, kita nukilkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, jadikanlah ya Allah isteri aku dan anak-anak aku ini penyejuk mata memandang, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua, aku, isteri aku dan anak-anak aku ini pemimpin bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Semoga kita semua jadi pemimpin. Semoga kita merealisasikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa risalah Islam dan supaya Islam memimpin dunia pada suatu hari nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.